Assalamualaikum and good morning. We are Majlis Kebajikan Pelajaran Besut. Today, I am going to present about Firdaus 2050 program. This program mission and vision are to produce individuals with noble personalities and competitiveness which will only be achieved if society change its way of thinking. Firdaus 2050 believes his nation is born special. He takes off from Heathrow Airport, UK to New York, USA for business with a private jet Honda SU2050. Firdaus' mom, Fatimah, wears a red hijab that Firdaus bought from a boutique in Milan, Italy. Firdaus told his mother he would return to the village to support many poor family on the weekend. He is the CEO of SU Corporation. SU Corporation was founded based on the concept of corporate endowment. Firdaus went to New York for the purpose of completing the purchase of a corporate office next to the Trump Tower in Central Park, New York. On his way back to Malaysia, he stopped to visit Tokyo. Firdaus had a meeting with Honda Corporation Aircraft, where he is one of the board members. The meeting was about the implementation of nanotechnology (R&D) in the field of carbon fiber composites. SU Corp holds 30% of the share of Honda Corporation Aircraft, which has asset worth USD 2.9 trillion. Firdaus is a Hafiz Al-Quran with 9 grades. Firdaus obtained a first-class triple major degree for the Islamic Science University of Malaysia, USIM, which is Mathematics, Accounting, and Sharia. Firdaus got an MBA at INSEAD, France. Firdaus got a PhD at Harvard, USA, the best student. He can speak 5 languages: Malay, Arab, English, French, and Japan. Firdaus is an astounding Malay 2050 who believes that his nation is more special. You might wonder, what is all of this that I just said? Well, it is our goal to help you achieve all of these features. And you might also wonder, who is Firdaus? Firdaus is you, my friend. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Imran bin Muhammad Rupidi, alumni SM Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, SPM sesi 2021-2022. I am a 12A plus student that originated from Selangor. والآن أدرس في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزية di Gambang, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang sains kemanusiaan di Gambang. Pertamanya, saya mahu mengucapkan beribu-ribu syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jua selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan saya peluang dan ruang untuk memberikan ucapan melalui rakaman video ini, serta kepada guru-guru yang bertungkus lumus mengajar saya dan rakan-rakan, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa berada di sisi saya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jadi, berujuknya saya di sini adalah untuk berkongsi tentang pengalaman dan tips-tips dalam menghafal Al-Quran dan juga dalam akademik. Saya mula menghafal Al-Quran ketika berusia 9 tahun. Saya pada ketika itu telah bertekad untuk menghafal juzuk 30, dan Alhamdulillah selepas sebulan lebih saya berjaya menghafal juzuk 30. Dan itu menjadi satu pemangkin untuk saya meneruskan pengajian di SM Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, dan akhirnya saya berjaya khatam 30 juzuk pada ketika tingkatan 2. Apabila berbicara tentang menghafal Al-Quran, saya kebiasaannya sebelum menghafal akan melihat dulu terjemahan muka surat tersebut.
Ini kerana untuk saya memahaminya dan supaya saya dapat mendapat gambaran tentang apakah yang ingin diceritakan oleh ayat tersebut. Selain itu, apabila kita menghafal, kita juga perlu mengulang, iaitu disebut sebagai murajaah. Pada ketika itu, mungkin kita perlu memberikan tempoh masa yang sesuai, mungkin meletakkan seperti 5 muka sehari untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita mengulang. Jadinya apabila berbicara tentang Al-Quran, saya teringat satu potongan ayat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, iaitu Allah, maka katakanlah bahawa aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jadinya dalam kita mencapai satu sasaran yang diingini, sama ada dalam akademik, dalam hidup, mungkin dalam curriculum, antara yang kita tak lepas ialah usaha dan doa. Kedua-duanya ini penting untuk kita mencapai sasaran. Doa ini satu bentuk pengharapan dan juga pergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa, supaya kita tidak rasa kita bersendirian dalam menempuh perjuangan. Kemudian saya ingin pula berbicara tentang akademik. Saya sejujurnya tiada satu pengalaman yang terlampau pahit atau mungkin terlampau menstreskan untuk mencapai sasaran saya. Saya akui, saya rasa saya stres seperti rakan-rakan yang lain. Stres untuk dalam menyertai banyak kelas. Mungkin ada seperti saya memegang jawatan yang tinggi dalam badan kepimpinan sekolah, dan juga stres dalam menyiapkan tugasan-tugasan dan mungkin tidak memahami dalam beberapa perkara. Dan bila berbicara tentang pelajaran, antara kaedah yang ingin saya kongsikan ialah saya kebiasaannya sebelum belajar, saya akan melihat dulu secara ringkas apa yang akan dipelajari. Mungkin saya akan buka dulu buku rujukan atau buku teks dan melihat kandungan atau topik yang dipelajari. Saya sekadar membaca secara pantas, sekadar men-scan sahaja mungkin page-page yang mungkin akan dipelajari. Di dalam kelas, saya akan fokus kepada apa yang diajar oleh guru. Saya juga akan bertanya kalau tidak faham. Dan daripada segi penulisan nota, saya bukan seorang yang gemar menulis nota, saya akui. Tapi apa yang saya akan buat, kadang-kadang saya akan conteng sedikit dalam buku teks. Saya akan conteng sedikit pada buku latihan, di mana selepas kelas berlangsung, selepas balik daripada sekolah, saya akan melihat semula apa yang dipelajari. Ini mengambil beberapa minit sahaja. Sekadar melihat, saya akan recap balik. Mungkin saya akan sebutkan apa saya akan sebutkan apa yang saya belajar. Saya bayangkan balik apa yang saya belajar. Dan dari semasa ke semasa, saya akan buat latihan. Saya akan tiba berkaitan perkara itu, saya akan ingat balik apa yang telah saya pelajari. Daripada segi itu, latihan kita tak boleh tinggal. Latihan adalah satu perkara penting apabila kita nak memahami satu perkara. Dan mungkin ada yang bertanya tentang pengurusan masa saya. Saya sejujurnya tiada satu jadual yang tetap. Saya lebih kepada menetapkan masa atau had kepada satu perkara yang saya lakukan. Sebagai contoh, bila mungkin saya akan menetapkan bahawa saya perlu membaca saya perlu membaca 5 muka surat buku teks sejarah sehari. Maka bila saya telah berjaya buat, maka saya rasa saya tak perlu dah baca buku sejarah. Besok pula saya kena baca. Dan sebagai contoh, kita bangun daripada tempat tidur, kita solat subuh pada yang beragama Islam, kena sarapan, dan mungkin kita tetapkan untuk kita untuk membaca buku, untuk membuat latihan dalam beberapa minit sebelum pergi ke sekolah. Mungkin ada yang tertanya, mungkin ada yang tak tanya tentang bagaimana hala tuju saya. Saya seorang yang seperti memecahkan stigma sebuah pelajar yang mendapat satu keputusan yang agak cemerlang. Saya ingin meneruskan pengajian dalam bidang sejarah atau sosiologi sehingga ke peringkat PhD di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan saya juga berhajat untuk menjadi seorang penterjemah secara lisan dan juga bertulis dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa yang saya sedang pelajari sekarang, bahasa Jawa, salah satu bahasa ibunda saya. Dan pada akhirnya, saya ingin memetik satu pepatah Cina, iaitu
masa terbaik untuk menanam pokok ialah 20 tahun lepas. Masa kedua terbaik untuk menanam pokok ialah masa sekarang. Mungkin kita merasakan sekarang sudah terlambat, sekarang seperti hampir sudah mahu beriksa. Tapi pada akhirnya, walaupun kita tidak start pada masa dulu, kita tidak mula pada masa dulu, masa sekarang pun tidak salah untuk kita start. Sebab walaupun mungkin hasilnya tidaklah semanis seperti kalau kita mulakan dahulu, ia pastinya lebih manis daripada kita menangguhkan satu tekad dan azam. Dan begitulah, usah berputus asa, don't ever give up, la taqnatu min durusika. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. That's all. Assalamualaikum and thank you for watching.